Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita akan bincangkan topik yang keempat, iaitu function and graph. Bahagian yang pertama, subtopik 4.1, relation and function. Dalam relation and function ini, kita akan bincangkan konsep tentang relation dan juga represent relation sebagai mapping, order path, graph. Seterusnya, introduce function as a special type of relation, represent function as mapping, order path, graph, dan seterusnya define the domain and range of function. Okey, kita terus kepada bahagian yang pertama dalam 4.1, discuss concept of relations and its representations. The relation can be represented as, relation ini adalah hubungan, kita boleh wakilkan dengan yang pertamanya ialah arrow diagram, graph dan juga order path. Apa yang dikatakan dengan arrow diagram? Okey, untuk arrow diagram, di mana kita ada dua set A, set B, dan dia dipetakan daripada A ke B. Okay. Contohnya kat sini 1 ke 2, 2 kepada 1, 7, 3 kepada 8. Ini adalah dalam bentuk arrow diagram. Okay. In this relation, one element of set A is mapped to exactly one element of set B. Seterusnya, kita juga boleh represent dalam bentuk graph, di mana untuk graph ini kita just plotkan sahaja titik-titik dia, dia punya path dia. Sebagai contoh, 1, 6, 2, 7, 3, 8. Okay, sama seperti mana kita nak plot titik. Itu menggunakan graph. Seterusnya order path. Ini berpasangan, secara berpasangan iaitu dalam bentuk koordinat. 1, 6, manakala bahagian ini kita ada X, Y ataupun A, B. 1, 6, 2, 7, dia punya object, image. Yang ini ialah object dan 7 ialah image. Relation ini ialah di mana kita akan ada hubungan di antara dua bahagian, set A dan juga elemen dalam set B. Jenis-jenis relation, kita ada beberapa bentuk relation. Yang pertamanya ialah relation yang pertama one to one, yang kedua one to many, many to one, many to many. Okay, untuk one to one ni, satu objek, satu image, itu one to one. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image, itu one to one. Manakala untuk one to many, daripada satu objek ada dua image, itu one to many. Manakala untuk many to one, dua objek, satu image, berkongsi image yang sama, itu many to one. Manakala untuk many to many, dia boleh jadi banyak ataupun daripada satu ke banyak dan juga banyak ke satu. Okey, itu many to one. Ini adalah relation, hubungan. Dan untuk bahagian ini, domain, apa yang dikatakan dengan domain? Domain ialah semua elemen ataupun unsur yang berada pada set A. Okey, pada bahagian A ini ialah domain. Okey, domain ataupun nilai X. Manakala dia punya range ialah dia punya image. Kat sini ialah range ialah image bagi elemen daripada A. Manakala codomain ialah semua yang berada pada elemen B, itu codomain. Okay. Nampak lebih kurang sama range dengan codomain. Codomain berada
semua sekali elemen yang berada dalam bahagian B. Okay, manakala range ialah image bagi objek. Okey, sebagaimana yang kat sini kalau kita lihat contoh domain, okey, katakan inilah elemen A, yang ini adalah elemen B. Domain semua sekali, okey, semua sekali ini adalah domain. Okey, manakala dia punya codomain ialah semua sekali yang berada pada set B ataupun elemen B. Manakala untuk range ialah image yang dipetakan daripada A. So kita katakanlah A itu 2, 3, 5 itu adalah dia punya domain. Manakala B 6, 12, 15 itu merupakan codomain. Manakala kita boleh katakan the relation between set A dan set B is a factor of introduction of function. A function is a relation from set A to set B such that every element of set A is matched with only one element. Okay, every element of set A is matched only one element of set B. Itu adalah fungsi function. Okay, so function hanya ada dua relation saja, iaitu yang pertama one to one dan juga many to one. Selebih daripadanya bukan function, dia just relation. Seperti mana yang kita tengok tadi, relation ada 4, many to many, one to one, one to many dan juga many to one. Itu adalah a relation. Manakala sebahagian daripadanya merupakan function, iaitu one to one dan juga identify each of the following is the function or not and give reason. Untuk yang pertama, kita ada dua elemen X dan juga Y. Perhatikan, daripada X dia akan pergi kepada Y. Okay, semuanya ada object image. Okay, jadi kat sini kalau kita perhatikan, setiap objek ada image. Okay, dan tiada image yang tertinggal. Maka ini merupakan function. Yes, it's a function. Kenapa? Because it's one to one. Okay, satu ke satu. Okay, setiap objek ada dia punya image. Untuk yang kedua, okay, 1, 7, 3, 8. Manakala untuk bahagian X, kita ada satu elemen yang tertinggal, iaitu 2. Yang mana 2 dia tak ada image. Objek 2 tak ada image. Okay, jadi kalau kita perhatikan kepada dia punya definition tadi untuk function, dia kata every element of set A, setiap elemen yang dalam set A mesti ada image. Only one element of set B. Jadi sekarang ni kita ada satu yang tertinggal, maka yang ini bukannya function. Okay, it's not a function. Not a function because not all elements of set X is mapped to elements of Y. Untuk yang ketiga ini pun not function, not function. Reason dia because its function is one to many. Yang keempat, yang ini yes, it is a function. Definisi reason dia because it's many to one. Soalan yang kelima,
diberi dalam bentuk pairs. 1, 2, 2, 12, 3, 13, 3, 14, 4, 14. Okey, yang ini pun bukan function ya, di mana kita pasti ada dua image yang dikongsikan oleh satu image yang dikongsikan oleh dua objek yang berbeza. Memang ini adalah not function. Sebab dia many to many. That's the reason. Yang keenam, 3, 2, 0. Ini pun sama dalam bentuk pairs, ordered pairs. Okay, kita perhatikan 3, 2, 0, 5, 25, 7, 25, 9, 25. Okay, kita punya image ada dua saja, 20 dengan 25, objek 3, 5, 7, 9. Okay, ini yes, ialah function. Yes, it is a function. Reason dia because is a relation many to one. Yang ketujuh ini, graf ini adalah bentuk cubic. Adakah ini function? Adakah ia function? Yes, is a function. Yes, because 1 to 1. Okay, macam mana kita nak tahu ia adalah 1 to 1? Kita boleh buat vertical line. Kita boleh buat di mana dia cut hanya satu saja nilai, buat satu garis yang mana selari dengan paksi Y. Yang didapati ia memotong dengan graf, bukan dengan paksi, sorry, dengan graf hanya satu titik saja, maka ia adalah function. Okey, untuk yang ke-8, kita buat satu line yang parallel dengan paksi Y. Okey, dia memotong dua tempat, maka ini bukan, not a function, not a function, because many to 1. Okay, di mana satu nilai Y ada dua nilai X. Domain and range. Seterusnya, domain and range of a function. Domain biasanya kita akan represent dengan df. Df, domain, is the set of values of x in which fx is defined. Okay, maknanya kat sini domain ialah merupakan nilai x yang mana apabila kita gantikan ke dalam fungsi itu ada nilai. Dengan kata lain, ia valid ataupun defined, tertarikh. Manakala range ialah kesemua nilai yang kita perolehi setelah kita gantikan x ke dalam function. Okay, itu ialah range. Domain and range for a function can be written in the form of set of interval notation. Ini jadi penulisan untuk domain and range. Okay, kita boleh tulis dalam bentuk set ataupun dalam bentuk interval notation. Example yang pertama, illustrate the function x mapped to x plus 3 below using arrow diagram and ordered pairs. Okay, jadi sekarang ini dia suruh kita illustrate, terjemahkan dalam bentuk arrow diagram dan juga bentuk pair. Okay, jadi untuk yang pertama, dia beri kepada kita fungsi dekat situ x fx map to x plus 3. So kita katakan fx kita ialah x plus 3. Jadi dia tak mentionkan, dia tak beri kepada kita nilai-nilai x. So kita boleh ambil apa-apa je nilai x. Yang ini ialah kita punya x, dan sebelah sini ialah kita punya fx, iaitu x plus 3. Kita boleh pilih
x ini apa-apa saja nilai untuk kita nak gantikan ke dalam fx. Katakan kita ambil daripada kosong, gantikan x kosong, boleh gantikan x kosong, nilai kita akan dapat y nya ialah 3. ok, then itu pasangan dia. Nanti akan ambil pula 1, gantikan x1, kita dapat 4. Kita buat arrow, kemudian gantikan pula 2, dapat berapa? 5. ok, seterusnya dalam bentuk hash. ok, untuk bentuk hash kita dapat hash pair yang pertama 0, 3. ok, untuk yang kedua nilai x1, nilai fx nya ialah 4. Itu pasangan yang kedua. Pasangan yang ketiga 2, 5. Untuk contoh yang kedua, the arrow diagram above shows the function fx equals to 2x plus 3. Determine the domain of the function fx equals to 5, image of 2, the object of 9, and the range of the function. Untuk domain of fx equals to 5, fx equals to 5, maknanya ini nilai 5. So apakah dia punya domain? Domain dia kita akan tengok nilai pada bahagian x, iaitu 1. ok, domain ni ialah 1. Kemudian yang kedua, image bagi 2. So ini 2, image dia 7. And then object of 9. Yang ini ialah image 9, objek dia kita tengok yang pasangan dia lah, iaitu 3. ok, manakala untuk yang seterusnya ialah range. Ingat, range ialah yang ada objek tadi. Range ialah sebahagian daripada codomain. ok, yang ada pasangan. ok, kita akan tengok range yang ada pasangan kita ialah 5, di mana dipasangkan dengan 1. Seterusnya ialah 7. ok, dan seterusnya ialah 9. Range kita ambil pada yang sebelah kanan. Tengok pada anak panah dia lah. ok, itu nilai image dia, itu range. Contoh yang ketiga, the function f is given by fx map to 3x minus 6. Find a f4. b, the value of x whose image is 18. The value c, the value of x such that fx equals to x. Okay, jadi untuk yang pertama, find a f4. f4 ni maksudnya kita gantikan 4 ke dalam x. Okay, for the part A, di mana fx kita ialah 3x tolak 6. Jadi f4 gantikan x itu dengan 4, so 3 dengan 4 tolak dengan 6. Jadi mana kita akan dapat nilainya ialah 6. B, the value of f whose image is 1. Di mana kita nak cari nilai x apabila hasilnya ialah 18. Jadi dia punya fx dah diberi dalam soalan tadi, iaitu 3x tolak 6 sama dengan 18. So kita kira lah dapatkan nilai x sama dengan 8. And C, the value of x such that fx equals to x.
Sudah dapatkan nilai di mana fx sama dengan x. Okay, find the value of x. Okay, fx given 3x minus 6 equals to x. Okay, so 2x equals to 6, x equals to 3. Example 4, given that fx map to 5x minus 2, find a. the image of 2, b. the object of 0.5. Okay, for part A, image of 2. Image of 2 maksudnya ialah nilai y, gantikan x sama dengan 2, apakah dia punya value dia. Jadi diberi kepada kita fx sama dengan 5x tolak 2. Sekarang ni kita nak cari image bagi 2. So equals to 5 multiplied by 2 minus 2. So we get here ialah 8. Bahagian B, okay, kita nak cari objek. Okay, nak cari objek itu nilai x apabila dia punya image-nya ialah 0.5. Okay, so 5x minus 2 equals to 0.5. 5x equals to 2.5. So x equals to 0.5.